Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ittaba'ahu wa man walah. Nashhadu annaka ya Rasulullah qad balaghta risalah wa adaita amanah wa nasahal ummah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman yuridillahu bihi khairan wa yufaqqihu fid din atau kama qala Rasulullah sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan dan pengurusan masjid yang diketuai yang mulia Datuk Pengurusi, Timbalan Pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, para pegawai-pegawai masjid, akhirnya muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bertemu di rumah Allah dalam pelaksanaan salat maghrib secara berjamaah. Ketahuilah, mudah-mudahan segala fadilat-fadilat yang dijanjikan oleh junjungan besar sallallahu alaihi wasallam diperolehi oleh kita dalam pelaksanaan solat maghrib sebentar tadi, insya-Allah. Salawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjalankan tanggungjawab membawa agama Islam, menyampaikannya dan menjadikan agama Islam ini begitu sempurna. Dan hari ini maka bermulalah tanggungjawab kita untuk mengamalkan agama Islam di samping berdakwah, menunjukkan keindahan-keindahan Islam kepada rakan-rakan taulan dan sahabat handai. InsyaAllah mudah-mudahan pengamalan kita dalam agama Islam itu menjadikan kita sentiasa dipelihara daripada sebarang tindakan-tindakan yang boleh merosakkan agama, lebih-lebih lagi menjatuhkan akidah kita yang mulia ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum mula takut saya lupa, saya nak buat pengumuman berkaitan dengan kitab Terhumban ke Kawah Neraka. Kita dah habis belajar kitab tu, mungkin tuan-tuan yang ada kalaulah tak guna, maknanya duk simpanlah almari sahaja kan. Jadi saya dah bincang dengan Cikgu Ramli, ada baiknya kita kumpulkan, kemudian saya nak guna di surau Ma'ruf, surau Ma'ruf di Lapang, Simpang. Saya dah mengajar di sana kitab yang sama. Jadi kalau tuan-tuan tak pakai, kumpulkan di masjid ini ataupun bagi kepada Cikgu Ramli. Nanti bila ada masa saya mengambil dan saya boleh bawa pergi letak di surau Al-Ma'ruf. At least kitab itu ada juga manfaatnya, dapat dipakai oleh orang lain daripada tersimpan sahaja tanpa dibelek dah kan. Nak belek memang payah dah, nak cari masa belek memang tak ada lah kan. Jadi lebih baiklah sekiranya nak wakaf, nak bagi, tulis aja. Kalau nak tulis boleh, tak tulis boleh, serah pada Cikgu Ramli, insya-Allah saya bawa ke sana, boleh diguna pakai. Jadi kalau tuan-tuan mana yang berminat untuk mendermakan buku Terhumban ke Kawah Neraka tu, bolehlah berhubung melalui Cikgu Ramli lah untuk saya kumpulkan, senang. Tadi Tuan Haji kita, Tuan Haji Sabri bagi saya 2 buah dah. Tuan Haji Sabri bagi kita saya 2 buah, ada di kenderaan motor saya tu. Ini saya akan bawa ke sana lah. Jazakallah khair atas dermawan kitab Terhumban Kawah Neraka itu. Baik, itulah saya nak maklumkan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab kita Al-Kabair ataupun dosa-dosa besar. Dan kita masih lagi berada di muqaddimah
ataupun permulaan kepada kitab kita, dan kita akan masuk di muka surat yang ke-6. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umur darin insyaallah minal aminin. Baik. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Itu kita mula. Jauhilah 7 dosa besar. Jauhilah 7 dosa-dosa besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ini dia ada martabat yang paling tinggi lah. Lalu disebutkannya macam-macamnya itu, yaitu yang pertama, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dalam bahasa biasa, syirik kepada Allah. Yang kedua, menyihir orang, sihir orang. Sihir ini termasuk juga santau. Dia belajar santau, ibu santau itu terpaksa dilepaskan, kan? Dia sihir dalam bentuk sihir pemisah suami isteri. Dia ada sihir tutup pandangan. Kalau orang buka kedai dia, orang tak nampak macam tutup aja, padahal buka. Sihir yang berkaitan dengan penunduk, biasanya dilakukan ke suami isteri kepada suami. Nasi kangkang, nasi tangas dan sebagainya, kan? Itu adalah sihir, termasuk dalam dosa besar. Yang ketiga, membunuh orang yang diharamkan Allah, mengalirkan darahnya. Maknanya kita bunuh orang tanpa sebab, kecuali dengan hak ini maknanya dia telah bunuh orang, maka kita boleh bunuh dia balik. Tapi bukan bunuh terus lah, maknanya ada dia punya penghakiman lah, ada dia punya pembicaraannya terlebih dahulu. Tapi boleh dijatuhkan hukuman dia setimpal dengan apa yang dia buat kepada orang. Iaitu dia kata membunuh orang yang diharamkan Allah, mengalirkan darahnya, itu tak boleh. Berdosa kalau kita bunuh orang, dan termasuk dosa besar. Kecuali dengan hak dalam perang, kan? Perang nak merampas kehormatan kita, harta benda kita, ataupun dia bunuh orang yang di bawah tanggungjawab kita, maka bolehlah hilang dah hak dia tu. Baik, itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita cerita bab hak ini, Islam dah lama dah menggariskan hak-hak kemanusiaan, hak asasi manusia, human right, kan? Kira human right ini baru diguna pakai semasa Perang Dunia Pertama aja. Ketika United Nation dah ditubuhkan, lalu terciptalah hak-hak asasi manusia. Tapi kalau ikut nak cerita, Islam dah lama dah menyatakan tentang hak-hak manusia. Sehingga dalam perang pun Islam sebut tak boleh bunuh anak, orang tua, wanita, orang yang beribadat, orang dalam rumah sendiri. Itu dah hak-hak asasi. Kemudian dia, kalau dia dituduh, hak dia untuk membicarakannya. Tapi hari ini orang barat cuba nak buat hak asasi sehingga dia melangkaui batas kemanusiaan. Nak kahwin dengan lelaki sama lelaki boleh, kan? Nak bagi harta dekat binatang boleh. Suka-suka hati. Kenapa? Atas alasan hak kemanusiaan. Kalau dia penjenayah, kadang-kadang oleh kerana dia ada pengaruh, dia ada apa semua, hak dia diutamakan sehingga hak orang yang dizalimi itu tidak dipedulikan. Itu hak acuan barat. Kalau hak Islam punya style, Islam punya kaedah, dia akan hilang sekiranya dia melakukan jenayah. Bunuh orang, sihir orang, dia akan hilang. Dia akan hilang. Tapi hari ini barat dia cuba memperjuangkan, walaupun dia bunuh orang pun apa semua, masih cuba nak ditegakkan hak dia. Walaupun dia bersalah, masih juga nak ditegak hakkan dia. Itu tak kena lah. Sebab Islam dah garis panduan dah ada lah dalam agama Islam. Dalam peperangan macam mana, dalam penghukuman macam mana, semua sudah ada di dalam agama Islam. Yang keempat, tuan-tuan, dosa besar yang keempat, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim, iaitu anak yang di bawah peliharaan kita, ataupun anak yang diberi tanggungjawab hartanya untuk kita jaga. Dia tak sampai umur balik lagi, yang sempurna akal dia untuk jaga harta dia. Kemudian kita gunakan harta dia, kita jaga, lepas tu kita seleweng, kita makankan dia, sama ada kita jualkan dan sebagainya. Yang kelima, makan riba, bunga, riba al-fadl, nasiah, kan? Riba tambah, riba lupa, riba macam-macam riba lah, makan riba. Riba ini diantara benda ataupun ayat-ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Selain pada al-yawma akmaltu lakum, ayat tentang riba juga di antara ayat yang terakhir.
Sebab itu kita tengok riba ini diamalkan pada zaman jahiliah dulu lagi. Zaman orang Arab pun dah mula dah ada riba dah. Pinjam 100 bayar sekian-sekian, tak boleh bayar gadai tanah. Akhirnya habis tergadai. Dia ada lah. Dan riba ini merupakan dosa yang besar. Yang keenam, lari daripada medan peperangan jihad, lari. Kan? Minta doa, wa a'udzubika an uqtala minad mudbiran. Jangan mati dalam keadaan kita berpaling ke belakang. Hanya lari dalam medan peperangan. Ini di Allah sebut dalam surah At-Taubah berkaitan dengan orang munafik. Dia kata apa? Tak payahlah pergi perang, kerana perang ini panas, masalah. Kalau rasa salah, kalah, lari. Orang munafik, dia punya pesanan. Lalu Allah turunkan surah Al-Ahzab, Qul nari jahannam asyaddu harra law kanu ya'lamun. Kata olehmu ya Muhammad kepada orang munafik itu, sesungguhnya azab neraka jahanam itu lebih panas, lebih dahsyat daripada peperangan ini, sekiranya kamu mengetahui. Ini orang-orang munafik, dia lari pada medan perang. Yang ketujuh, menuduh keji terhadap wanita yang baik, lurus dan beriman, iaitu menuduh orang-orang yang baik melakukan kefasikan ataupun kemaksiatan. Dia panggil al-muhsanat, wanita-wanita yang baik. Ini pun perlu ada juga. Sebab apa? Pernah berlaku kepada isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Aisyah bintu Abu Bakar radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah pernah dituduh melakukan benda yang tak baik dengan Sufyan bin Mu'attal ketika dalam perjalanan balik dari satu perjalanan umrah. Perjalanan umrah, jalan balik, kemudian Sayyidatina Aisyah dikatakan nak buang air, nak buang air, turunlah di unta tu. Kemudian dia ingat dia dah naik dah. Aisyah lambat sebab dia mencari rantai emas dia yang jatuh. Jadi dia ingat dia naik semua dah, jalan. Menyebabkan Aisyah tertinggal ke belakang, duduk di bawah pokok tu. Sehinggalah adalah seorang sahabat Nabi, nama dia Sufyan bin Mu'attal, yang melewati kawasan itu. Dia agak ke belakang sekali, dia tengok Aisyah, lalu dia pun tumpangkan Aisyah atas kudanya. Sampai di Madinah, walaupun bukan naik sekali, bukan naik dua-dua sekali, tarik dengan naik. Aisyah naik, Sufyan tu tarik, bukan naik dua lagi lah kan. Akhirnya orang munafik menuduh Aisyah buat sesuatu yang tak baik, sehingga Rasulullah pun jadi bingung, jadi pening, seolah-olah macam benda tu dah benar lah, dengan bukti apa semua. Dengan orang munafik duk jajah satu Madinah tu. Rasulullah pun kira kalau ikut dalam sirah tuan-tuan, hampir-hampir dah dia nak menceraikan dah Sayyidina Aisyah ni, Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Ali pula pergi tambah sikit kan. Dia kata apa, wa nisaul khairul kasir kan, banyak lagi perempuan-perempuan yang baik, dia kata. Jadi Rasulullah tak bercerai lah. Rasulullah hantar dia balik ke rumah mak mentua dia lah, mak dia sendirilah, Abu Bakar. Hantar balik rumah ayah dia, duduklah dia di situ, sehinggalah wahyu turun untuk membersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi menuduh keji terhadap wanita yang baik ini juga termasuk di dalam benda-benda yang berdosa besar. Cara dia nak membuktikan tuduhannya, dia mesti bawa saksi. Kan dalam Al-Quran disebut, walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Mereka-mereka yang menuduh perempuan-perempuan yang baik ini membuat jahat, falam ya'tu bi arba'i syuhada, dan mereka tidak membawa akan 4 saksi. Kan, fajliduhum samanina jaldah. Orang yang tuduh itu kena rotan sebanyak 5 samanina jaldah, 80 rotan. Orang yang tuduh perempuan baik buat jahat tanpa saksi 4 orang, maka dia kena sebat 80 rotan. Walam yakbalu lahum syahadatan abada. Allah sebut, dan jangan ambillah orang yang tuduh tadi itu menjadi saksi dalam apa jua perjanjian selama-lamanya, sebab dia terkenal sebagai orang yang fasik, yang menuduh tanpa membawa bukti. Kita tuduh orang mesti mendatangkan bukti. Kalau tak ada bukti, kena sebat 80 sebatan, dan tidak boleh menjadikan dia saksi dalam apa-apa keadaan, perjanjian ke apa,
Kerana Allah sebut wa ulaika humul fasiqun, orang-orang yang fasik. Jadi tuan-tuan bahayalah. Dan orang fasik ini kalau ikut betul saksi tak ada jadi. Kalau jadi saksi jadi isu, masalah. Saya dapat maklum satu kisah tuan-tuan. Dengan cerita kata masa perkahwinan satu pasangan itu dia salah sebut. Dia salah sebut. Tetapi imam tanya dekat saksi, kata sah. Nasib baik ada video yang direkodkan. Ada video rekod, bila tengok balik, sebab dia tak sebut nama pengantin perempuan, dia sebut nama bapa pengantin perempuan. Dia sebut aku terima nikahnya dengan Samsudin. Bukan Rohaya binti Samsudin, dengan Samsudin. Ini saya ingat benda tu macam cerita lawak tapi betul berlaku. Aku terima nikahnya dengan Samsudin, bapa si pengantin dia sebut nama. Soalnya dia nikah dengan bapa pengantin. Lepas tu imam pun sah, tanya saksi kan, sah. Saksi kata sah. Tu saksi pun tak tahulah, lena ke apa tak tahulah, dia kata sah. Bila sah, okeylah, settle lah. Nasib baiklah ada video, tengok balik, ya Allahu Akbar. Rupa-rupanya tak sebut nama pengantin, sebut bapa aja, nikah dengan bapa. Pergi pula ke rumah naik kadi malam tu, petang tu juga pergi akad lagi sekali, tunjuk bukti dia ni, video sebut nama bapa, nikah dengan bapa, akan nikah dengan anak. Ni saksi tu, saksi kan, saksi yang dengar tu main sah aja, tak tahu dah. Sebab tu saksi ni nampak aja simple kan, angguk aja RM30 kan, RM30 kan sekarang, kali 50 kan. Tapi tengok ada kes tuan-tuan, ni tempat kita ya, bukan orang lain, tempat kita aja berlaku, sehingga terpaksa pergi pula ke rumah naik kadi tersebut untuk menikahkan lain. Ni ada dimaklumkan pada saya. Jadi saksi ini pun satu benda yang sangat penting. Bahkan dalam agama kita saksi mesti ada, dalam hutang mesti ada. Hutang kalau tak ada saksi boleh tulis. Perjanjian yang kita buat itu kan saksi lah tu. Jadi itu di antara benda-benda yang sangat kita kena jaga, kerana dia melibatkan dosa-dosa besar. Dan menurut komentar Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawasanya dosa-dosa besar itu lebih dekat kepada menjadi 70 macam daripada hanya menjadi 7 macam sahaja. Maknanya Sayyidina Abbas ni, Ibnu Abbas, dia pecahkan lagi sehingga menjadi 70. Memang benar sekali apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, iaitu manakala hadis yang membatasi dosa-dosa besar itu kepada 7, menurut keterangan hadis di atas tadi yang dipegang dan ditegakkan dalil ke atasnya, iaitu sesiapa yang melakukan suatu dari pekerjaan dosa besar yang dikenakan had hukuman di dunia, seperti membunuh orang, berzina, atau mencuri, ataupun maksiat yang adanya ancaman akhirat, baik berupa seksaan dari Allah, kemurkaannya, ataupun ancaman-ancamannya yang lain, ataupun kerana dikutuknya orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu adalah dikira dosa besar. Okey, macam mana tuan-tuan? Ulama kita, Ibnu Abbas kata, sahabat Nabi Ibnu Abbas ni kata, apa-apa sahaja dosa yang boleh mendatangkan hukuman had, hukuman hudud, ta'zir dan sebagainya, maka dianggap dosa besar. Lagi, apa-apa saja dosa yang melibatkan kemurkaan Allah, maka dianggap sebagai dosa besar. Apa-apa saja dosa yang mengakibatkan ancaman-ancaman neraka daripada Allah, maka itu kategori dosa besar. Apalagi, apa-apa saja dosa yang menyebabkan Allah kutuk perbuatan tersebut, maka itu adalah dosa besar. Sebab itu daripada 7 tadi, dia boleh pecah jadi 70, kerana mengambil kira apa-apa sahaja perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah dan ancaman-ancaman kutukan, hukum-hukum yang had, hukum hudud dikenakan kepada dia, maka dia dianggap sebagai dosa-dosa besar. Okey, baik. Dan tidak boleh dinafikan bahawa setengah dosa itu lebih berat dari setengah yang lain.
ada dosa duduk ranking paling atas dia punya dosa dia lebih berat. Contohnya syirik. Syirik ini adalah dosa yang paling besar dalam kesemua dosa-dosa besar yang ada. Maknanya dia ni king lah. Sebab tu syirik ini menghapuskan semua amalan baik kita. Habis. Jatuh saja akidah, habis kita punya amalan. Dalam kitab ini kitab Wahabi lah saya baca tuan-tuan, yang ditulis oleh Syekh Osmainin, Timur Tengah, Arab Saudi punya ni lah ulama. Lagi syadid tuan-tuan, lagi syadid kalau kita baca berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah, sehingga mempermainkan perkataan Allah pun boleh menyebabkan dosa, akidah kita jatuh. Hari ini kita tengok tuan-tuan, manusia dia permainkan ayat Quran, dia permainkan hadis-hadis Nabi, dia permainkan neraka syurga. Aku tengok hari ni berkeruk masam dia kalah malaikat maut, macam tu kan. Contoh apa sahaja yang ni yang kita sebut berkaitan dengan mengolok-ngolok ataupun mempermainkan agama, istilah tadi sebut menganjing kan, menganjing agama tu, maka dianggap jatuh dia tu, dia punya dosa tu, jatuh akidah dia tu. Kalau kita baca, saya baca Syekh Usmainin tu, oi, pakai tak boleh lah, hak mana duk melawak dalam TV ya, duk baca Al-Quran, duk main-main tu, Allahu Akbar. Kalau kita ambil kira yang tu lah. Tapi nak selamat, kita janganlah duk main-main dengan benda-benda macam tu. Tidakkah anda perhatikan bahawa Nabi SAW telah memasukkan dosa syirik kepada Allah itu sebagai dosa yang besar. Maknanya syirik ini adalah dosa yang paling besar di antara semua dosa-dosa besar. Sebab apa? Syirik ini mengeluarkan kita daripada agama Islam. Habis akidah kita, amalan baik kita habis. Sebab itu kita kena berhati-hati isu syirik ini. Bila kita nak cerita, nak bercakap tentang macam isu yang berlaku hari ni kan, kita nak komen juga, hati-hatilah komen kita tu. Jangan sampai akidah kita terjatuh. Kalau paling senang duk diam-diam, nyak aja kan, dengar je, rujuklah kepada orang-orang yang pakar untuk kita nak komen. Sebab dia melibatkan hukum syariah, melibatkan hukum agama. Salah komen, salah cakap, gedebuk jatuh sebiji akidah kita. Nak selamat duk diam-diam kan. Suka tak suka tu cerita lain, tapi duk diam-diam. Kalau nak cakap pun tak berani sebab takut tersalah cakap, habis akidah kita. Berhati-hatilah, kerana syirik ini dosa yang sangat besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syirik melibatkan penyembahan, pergantungan kepada yang lain daripada yang selayaknya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang mana yang bakal membawa pelakunya kekal abadi di dalam neraka, yang membawa kepada pelakunya kekal abadi di dalam neraka. Saya ada dengar ceramah brother Oi Jun, apa yang itulah yang Cina mu'alaf dia masuk Islam tu kan, brother Oi kan nama dia kan. Dia kata ada orang telefon dia, ada orang tanya dia kata apa, pasal Tuhan orang Islam, pasal Tuhan orang Islam punyalah kejam, dia kata punyalah tak adil, sebab kami orang kafir ni berdosa hanya sekadar tidak menyembah Tuhan, tak menyembah Tuhan dia, tak percaya kat Tuhan tu, Tuhan Allah tu lah, Tuhan orang Islam. Tapi hukuman yang kami dapat, dia kata, neraka selama-lamanya, dia kata. Padahal kami juga buat baik atas dunia ini, kami juga memakmurkan negara, kami juga bayar cukai, kami juga melakukan kebaikan, bersopan santun, berbudi bahasa, macam-macam lah. Cuma kesilapan kami hanya tak masuk Islam lah, ataupun tak sembah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dihukumnya kami sampai selama-lamanya dalam neraka, dia kata. Kan? Kejamnya, dia kata, bagilah hukuman 30 tahun ke, 40 tahun ke, kenangkanlah jasa-jasa kami yang baik itu, keluarkanlah kami daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Sebab kami pun orang baik juga, cuma kesilapan kami tak sembah Tuhan sahaja. Dia kata macam tak adil, kan? Macam tak adil. Kalau kita tengok akal, memang betul. Sebab dunia ni makmur, dunia ni ada teknologi, ada kemajuan,
bukan bukan daripada orang lain, daripada mereka juga, jasa-jasa mereka. Lepas tu saya baca satu lagi kisah tuan-tuan kan, kenapa British ni walaupun kerja dia hasil bawa balik hasil mahsul Malaysia ni bawa balik ke negara dia, tapi pasal apa ramai yang menyokong dia, sehingga dalam peperangan kebangkitan pahlawan Melayu pun dalam tentera British tu ada orang Melayu. Mana pasal apa? Sebab British ni selain daripada dia bawa balik dia punya harta negara kita, tapi dia buat jambatan, dia buat jalan, dia buat sekolah, dia buat sistem pejabat pos, dia buat sistem itu, dia buat kemajuan itu, buat kemajuan ini, bahkan kita jadi seronok. Padahal niat dia memang dia buat itu untuk memudahkan kerja dia. Berbanding dengan Jepun mari duk kerja penampar orangnya. Silap sikit penampar, sebab tu sampai lah ni kita panggil penampar Jepun. Kan? Penampar Jepun tu memang cukup menakutkan lah. Kemajuan dia tak buat, duk suruh kita menyanyi lagu bahasa Jepun kan, kempitai dia punya jahat. British dia mari tapi dia bawa kemakmuran. Nak cerita bahawa di situlah orang-orang yang berfikiran liberal akan berkata, jahat tak mana British ni? Kerana British lah kita ada sistem kehakiman, kerana British lah kita ada sistem jalan raya, pejabat pos, telegram dan sebagainya. Ini antara pandangan manusia yang liberal. Begitu juga macam saya kata tadi, kami pun buat baik juga, salah kami satu ya, tak sembah Tuhan, dimasuk kami dalam neraka selama-lamanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tak naklah bagi jawapan tu. Tuan-tuan buka Brother Oi tu punya video, tengoklah jawapan dia bagi. Cantik memang, cukup cantik lah. Dia punya conclusion dia kata bukan isu dosa bukan isu satu ataupun dua ataupun tiga kesalahan, tapi isu dosa yang kamu buat itu walaupun satu tapi besar. Satu je kamu buat kesalahan, tapi dosa itu cukup besar sehingga kalau kata jumpa manusia tak boleh maafkan lah. Dosa yang buat tu kecil je, benda tu kecil je kamu buat, tapi dia punya kesan dia kepada orang yang kena tu cukup besar, menyebabkan dia tak maaf. So begitulah Allah Ta'ala, dosa syirik itu dosa yang paling besar walaupun kamu buat satu tu je, menyebabkan Allah Ta'ala terus menghukum semaksimum mungkin, iaitu abadan abada, kata si berdoa. Tapi ada lagi ulasan yang lain cantik kalau tuan-tuan baca, tengok dalam video tu. Ini nak cerita berkaitan dengan dosa yang paling besar, iaitu dosa syirik. Baik, sebagaimana bunyi firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia akan mengampuni segala dosa yang lain syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Semua dosa tidak akan diampunkan, semua dosa akan diampunkan kecuali dosa syirik. Dia nak diampunkan, dia kena keluar daripada syirik, masuk dalam Islam, barulah kesilapan itu akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sekian sampai di sini mukadimah bab buku ini. Sekarang mari kita mulakan membicarakan tentang kategori dosa-dosa itu satu persatu dengan huraiannya sekali. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita masuk dosa yang pertama, iaitu menyekutukan Allah, syirik. Kan? Ini dosa yang paling besar di antara semua dosa yang ada. Adapun dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dosa tersebut ada dua macam. Ni dosa syirik ini ada dua. Yang pertama yaitu mempersamakan sesuatu dengan Allah serta menyembah kepada selain daripada Allah. Maknanya bukan sahaja sekadar kita mengambil benda lain yang sama untuk samakan dengan Tuhan, tapi kita sembah dia juga. Ini yang kita tengok pada masyarakat kita pada hari inilah, sembah selain daripada Allah. Walaupun mereka mengakui Allah itu ada, Tuhan itu wujud, tapi mereka mengambil orang lain perantaraan untuk sampai kepada Allah, maka itu syirik yang pertama. Misalnya menyembah kepada batu-batu, kan? Dia pun tahu, setengah orang dia tahu batu ni tak ada apa-apa manfaat, tak beri kuasa apa-apa, tapi dia yakin batu yang dia sembah ini boleh bawa hajat dia kepada Allah Ta'ala. Jadi dia tak sembah Allah, dia sembah batu. Sebagai batu itu perantaraan, perantaraan daripada dia kepada batu, batu kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan.
Ada setengah dia percaya tu batu itu Tuhan, batu inilah Tuhan. Ada setengah tak, dia anggap ini sebagai perantaraan. Batu ini sebagai perantaraan, dan itu termasuk dalam kategori syirik juga. Kategori syirik. Batu-batu, pohon-pohon, matahari, bulan, dan menyembah kepada Nabi. Menyembah kepada Nabi. Yesus adalah Nabi, kan? Nabi Isa alaihi salam. Tapi oleh kerana dia punya kedatangan dia special, tidak berbapa, maka dianggap bapaknya itu adalah Tuhan. Jadi dianggaplah Yesus ataupun Nabi Isa itu sebagai Nabi yang mana ada ciri-ciri ketuhanan pada Nabi tersebut. Nabi Adam, mak tak ada, ayah pun tak ada, tiba-tiba aja muncul dengan tanah, kan? Tapi tak ada siapa pun sembah dia. Siapa pun tak ada dalam sejarah ni ada peristiwa manusia menyembah Nabi Adam. Dia lagi unik kejadian dia. Dahlah manusia yang pertama, mak pun tak ada, ayah pun tak ada, jadi daripada batu aja. Lagi unik. Nabi Isa ni kurang-kurangnya mak ada, ayah aja tak ada. Zaman lah ni kalau kita nak kata ayah tak ada, boleh buat pergi buat apa? Mandian berhadas lah, IUB lah, macam apa, bukan IUB apa, persenyawaan apa semua macam-macam boleh buat. Ibu tumpang lah apa semua, kan? Ayah tak ada pun tak apa, pergi buat teknologi itu, semua boleh jadi zaman sains dan teknologi ni. Maknanya kejadian Nabi Isa tanpa bapa itu, kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, kejadian manusia yang dilahirkan tanpa bapa, maknanya biasalah, bukan ada apa-apa yang ajaib. Kuasa Allah Ta'ala. Dia Isa ini tetap Tuhan. Jadi di sini dia kata apa? Ada yang menyembah, orang menyembah Nabi, orang yang mulia. Orang yang mulia ni siapa tuan-tuan? Pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Permulaan kepada penyembahan berhala. Nabi Nuh ada 4 orang kanan dia. Jadi bila dia mati, orang nak kenang dia, mula-mula orang buat patung, tapi tak sembah lagi. Lama-lama mari berketurunan cucu cicit dia kata pasal apalah patung ni tiap-tiap rumah ada, dia kata. Patung muka 4 orang sahabat karib kepada Nabi Nuh alaihi salam, pengikut Nabi Nuh. Jadi anak cucu dia heran, kenapa setiap rumah ada patung ni? Lalu kata mungkinlah patung ni istimewa kot, dia boleh bantu kita kot, buatlah upacara penyembahan. Lama-lama patung itu jadi sembahan. Orang yang mulia. Saya ingat lagi tuan-tuan, almarhum Tuan Guru Dr. Harun Din, bila dia meninggal di Amerika, di San Francisco, pihak pusat nak bawa keluar t-shirt atas gambar dia. Tapi ada satu di sana pesan kata jangan gunakan baju itu gambar dia. Lama-lama dia akan jadi pemujaan, puja pula kat dia, kan? Dia dah tak ada dah, jadi orang duk puja pula gambar dia. Silat-silat baju yang ada gambar tu basuh-basuh, rebuh-rebuh pakai minum air pula. Jadi masalah, kan? Jadi dia pesan jangan buat. Tu mula-mula asal nak buat, asal cadangan nak buat, sebab dia orang yang mulia, orang yang baik, orang yang hebat. Bila dia mati, orang nak ambil lagi berkat dia, orang gunakan gambar-gambar dia. Syaitan pula mari bantu pula sikit, mari benda tu jadi, lagi kita lama-lama baju hak gambar dia laku keras kata orang, kan? Pakai dah jual belakang. Hari ni orang jual kertas tau, jual kertas ruqyah tau. Saya ada soalan, ada sahabat tanya dalam WhatsApp tentang penjualan kertas ruqyah, kan? Taklah saya pun nak jawab pun tak pandai lah tuan-tuan. Yang syoknya manusia mudah percaya betul, mudah-mudah aja laku pula tu, kan? Kertas ruqyah yang setahu saya kalau dalam perubatan, kertas saya tak tahu, kalau balut-balut jadi tangkal itu tak boleh, tiwalah tak boleh, timamah tak boleh. Yang ada dulu dia panggil an-nusrah dulu, di piring dia tulis di piring itu dengan satu dakwat za'faran tu yang boleh cair, lepas tu dimasukkan air, dibaca-baca untuk penyakit, kemudian diminum guna piring tu, dia panggil an-nusrah. Itu memang ada dulu. Lah ni dia pakai kertas pula, beli kertas, ada jampi-jampi dalam kertas tu, kendam dalam air, minum air rebusan kertas tu. Masuk ada dalam TikTok, ada orang jual, kan? Ada orang jual. Jadi benda itu bimbang, takut menjatuhkan kita kepada syirik, iaitu menyembah orang-orang yang mulia atau orang yang berkuasa, orang yang ada kuasa magic,
Orang yang ada kelebihan-kelebihan yang Allah bagi, maka dianggap sebagai Tuhan, kan? Macam Lucifer, geng-geng penyembah syaitan. Oleh kerana syaitan ni ada kuasa, jin ni ada kuasa, ada penyembah. Dajjal, oleh kerana Dajjal ni Allah bagi kuasa, sembah Dajjal. Menyembah bintang, malaikat atau raja, atau menyembah binatang, As-Samiri, kambing, anak lembu, As-Samiri, menyembah binatang, atau yang lain dari semua itu. Maka itulah syirik yang dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Hak geng sembah ini, tuan-tuan, itulah dosa yang paling besar. Kan? Dosa yang paling besar yang tidak terampun lagi. Tidak terampun, maknanya tidak akan diampunkan. Kalau mati dalam keadaan syirik itu, itulah yang dinamakan kafir. Itu yang masuk neraka selama-lamanya tu. Itu yang ada orang tak puas hati tu, kan? Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Maknanya apa sahaja dosa kita boleh diampunkan. Macam saya cerita dululah, ada saya tak pastilah cerita belum, tapi banyak majlis saya sebut, yang kata ada satu orang mesej, boleh tak doa minta mati tu. Dia tak puas hati itulah. Saya cerita lah, kan, perjumpaan minggu lepas. Dia tak puas hati itulah sebab orang yang buat jahat, tadi tu, tukang sihir yang apa semua tadi, kan, yang saya kata tu, buat jahat tadi, boleh hidup bahagia di dunia. Lepas tu bila dia bertaubat, dia mohon ampun kepada Allah, Allah ampunkan dosa dia, dia masuk syurga. Duduk atas dunia buat jahat ke orang, dia mohon pada Allah ampun, Allah ampunkan, dia masuk syurga. Yang saya ni kena naya, kena zalim. Bila saya kena zalim, saya dah tak hidup sempurna dah di atas dunia. Lepas tu saya tak pasti lagi saya masuk syurga ataupun neraka. Di mana keadilan? Itu yang dia petikaikan tu. Sebab dia rasa orang yang jahat tadi, bila dia minta dosa, minta ampun, Allah ampunkan dia. Dia tak baca yang Allah ampunkan itu adalah dosa dia dengan Allah. Yang dosa dia dengan manusia, contohnya si A tadi tak zalim kamu tadi, zalim orang yang tadi, maka dia tetap juga kena menjawab di hadapan Tuhan. Walaupun Allah kata okey aku ampunkan dosa, tapi dengan manusia dia kena menjawab juga. Jadi untuk itu, nak memudahkan, bila orang tu minta ampun kat kita, minta maaf kat kita, kita dengan berbesar hati mengampunkan dosa dia. Dia selamat masuk ke dalam syurga, kita pun selamat masuk dalam syurga. Tapi kalau kita tak memaafkan, nak bicara di akhirat, nak tuntut di akhirat, tak ada masalah. Yang Allah ampunkan itulah dosa dia dengan Allah. Yang dosa dengan manusia tetap kita kena minta ihsan ataupun kemaafan daripada orang yang kita inaya. Jadi dia duk faham itulah. Jadi dia kata seronoklah, atas dunia buat jahat, minta ampun, tu masuk ke syurga. Dia duk faham tu. Dia ingat bila dia minta ampun, semua dosa-dosa dia termasuk dosa besar tadi diampunkan oleh Allah Ta'ala. Baik. Dan firman-Nya pula, dan Allah berfirman lagi, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu itu adalah suatu kezaliman, dosa yang besar, kezaliman yang besar. La zulmun azim. Kenapa disebut la zulmun azim? Kerana orang yang menyembah selain daripada Allah tu, tuan-tuan, dia bukan tak boleh fikir, kan? Hak sembah selain daripada Allah tu, ingat yang yang low kelasnya lah. Semua yang high class, sarjana yang orang ada otak yang kita otak yang brilliant, otak kelas A punya, tapi dia sembah juga selain daripada Allah. Batu, binatang, orang semua dia sembah juga selain daripada Allah. Pasal apa? Dia tak nak fikir, sedangkan dia ada akal yang begitu hebat. Sebenarnya dia bukan tak boleh fikir, cuma dia tak mau fikir. Sebab itu disebut la zulmun azim, meletakkan diri dia pada tempat yang tak sesuai. Sebab kita dikenakan akal, semua ada akal, ada semua boleh fikir. Tak pernahkah dia fikir apa aku buat ni betul tak betul? Betulkah cara aku sembah dia ni? Bolehkah dia tolong aku ni?
sedangkan kita pun tahu hal ehwal keadaan orang tempat yang kita sembah itu. Jadi dia ada pula untuk berfikir, buat kajian. Kenapa dalam bidang lain dia buat kajian? Kenapa dalam bidang ini dia tak buat kajian? Dia serah saja. Dah tengok orang pakai buat belakang, aku pun buat. Betul tak betul? Aku tak mau cerita. Sebab apa? Aku berserah pada aku tengok orang tua-tua dulu buat. So dia telah menzalimi diri dia sendiri. Sedangkan label dia bukan label orang kampungnya, labelnya label PhD ke atas, doktor-doktor, profesor-profesor. Tapi dia tak nak fikir. Maka Allah marah. Allah kata la zulmun azim, kezaliman yang maha besar. Itu sebab tu Allah marah betul. Sebab tu walaupun nampak satu je, tapi dia punya kesan dia cukup besar, iaitu menyembah selain daripadanya. Dan firman-Nya pula, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar, surah Al-Maidah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pastilah Allah akan mengharamkan baginya memasuki syurga dan tempatnya adalah neraka, surah Al-Maidah. Tempatnya di dalam neraka. Maknanya terang lagi bersuluh, tuan-tuan, terang lagi bersuluh, sesiapa yang syirik kepada Allah, syirik kategori yang pertama, iaitu menyembah selain daripada Allah, dia termasuk dalam kategori masuk neraka selama-lamanya. So insyaAllah nanti akan datang akan dibicarakan pula syirik yang kedua. Syirik yang berbentuk amali. Ini syirik i'tiqadi, syirik i'tiqad, terus sembah selain pada Allah. Kita nak tengok pula nanti syirik yang kedua, syirik amali, iaitu kita masih menyembah Allah, tapi kadang-kadang kebergantungan kita selain daripada Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah akan dibicarakan dalam kitab ini. Kau tak silap saya lah, sebab saya pun tak semak lagi, saya ada dibincangkan. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita akan sambung ke sinilah. Dan ayat-ayat yang membicarakan, saya rasa insyaAllah bulan 3 kita sempat jumpa sekali sebelum puasa. Jadi kita akan jumpa semula bulan Mac nanti. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah berkati dan Allah jadikan ilmu ini manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Minta maaf sebarang kekurangan dan kesilapan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna faman nabiyyin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban وبلغنا رمضان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan salatul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.